نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan rahimakumullah sekalian, dapat lagi kita berkumpul dalam majlis membaca kitab Sahih Muslim. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam satu ayat surah Al-Ahzab, "Ma ja'alallahu fi rajulin min qalbayni fi jawfihi." Allah Taala tidak menjadikan bagi seorang lelaki itu ada dua hati. Maksudnya apa? Maksudnya iaitu kita ni susah nak bagi tumpuan kalau kita dalam hati kita ada dua keinginan serentak. Contohnya, bagi contoh, dia nak bersungguh-sungguh nak belajar, tapi pada masa sama dia bersungguh-sungguh nak buat bisnes juga. Kat situ susah. Dia mesti salah satu terpaksa terkorban. Ataupun boleh serentak, tapi satu tu mungkin kurang berbanding dengan satu lagi. Macam kita lah kerja kan, kita kerja Isnin sampai Jumaat kerja, kita tak boleh nak menghafal Quran, tak boleh nak hafal hadis, tak boleh nak buat kajian-kajian terhadap hadis-hadis yang kita buat ni. Itu juga kalau orang yang menumpukan perhatian sepenuhnya pada pengajian katanya, dia tak boleh nak juga nak buat benda lain. Jadi ini memang sunnah alam lah, sunnatullah fil kaun, sunnah Allah pada alam ini, iaitu memang kalau siapa nak tafarruq, siapa nak betul-betul mendalami ilmu, dia terpaksa mengorbankan sebahagian daripada masanya. Ala kulli hal, kita memang tak boleh nak jadi macam tu, nak jadi macam Imam Syafi'i, macam Imam Nawawi rahimahullah. Sebab kita ni pada zaman fitnah kan, zaman fitnah, zaman wang. Semua perlu wang ni. Minyak pun kena dulu. Kalau kita beli seekor unta, jadi dia tak perlu lagi isi minyak, tak 2-3 hari sekali kena isi minyak. Dia minum air tepi sungai, dia pergi apa semua kan, dia minum ilaf, daun-daun ataupun apa. Ini kita terpaksa, ni zaman fitnah. Cuma ayat ni para ulama kita meletakkan supaya kalau kita nak mendapat satu ilmu itu perlu diberi sepenuh penumpuan. Walaupun kita dapat tumpukan di luar, at least dapat tumpukan dalam kelas pun jadilah insya-Allah. Tuan-tuan dan puan rahimakumullah, kita masih lagi pada hadis yang ke-23 kan. Hadis yang ke-24 lah. Betul tak? 23 ke 24? 24. Dan kita stop pada an tu'addu khumusan minal maghnam, iaitu memberi 1/5 daripada harta rampasan perang. Kalau kita ulang kaji sedikit, hadis ni berkenaan dengan seorang lelaki nama Abi Jamrah menterjemahkan di antara dia dan Ibnu Abbas radhiyallahu an. Jadi orang tengah menterjemahkan. Kita bincang dah terjemah ini apa dia. Terjemah di sini sama ada memberi faham ataupun menterjemah dari bahasa ke bahasa yang lain. Syekh Salih Utsaimin rahimahullah, Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, mengatakan bahawa hendaklah syarat orang yang menterjemahkan tu ada 4 at least. Dia kata ada 3 atau 4 syarat. Pertama, hendaklah menterjemahkan tu yang paling afdal seorang Muslim. Kalau kita ada buat kerja atau kita menceramah, nak terjemah ke bahasa lain, yang sepatutnya ialah yang menterjemahkan tu ialah Muslim.
Yang kedua, thiqah. Kalau tak nak thiqah, thiqah ni yang boleh dipercayai. Kalau syarat penterjemah. Jadi kalau kita cari penterjemah, terus sekali kita katakanlah kita panggil satu syekh daripada Arab untuk mengajar. Dan Muslim. Yang kedua, thiqah. Thiqah ni maksud dipercayai. Sebab ada orang dia terjemahkan dengan cara yang tak jujur. Syekh tu cakap lain, dia terjemahkan dengan cara yang lain. Saya pernah melihat ni sendiri. Di satu majlis, satu syekh daripada Arab, dia sedang menceritakan tentang satu masalah tauhid apa semua, dan terkena dekat batang hidung si penterjemah tu. Sebab si penterjemah tu terlibat dengan perbuatan tu. Perbuatan ialah sembah kubur, tarikat apa semua, tasawuf semua ni. Lalu si penterjemah tu diterjemahkan dengan cara yang ayat dia lain. Dia pusing ayat. Saya tak nak sebut nama orang tu. Saya tak sebut syekh tu mana. Di Terengganu masa tu. Subhanallah, saya ada saksi, saya 2-3 orang. Ustaz Faris salah satunya. Sama-sama dia tengok. Subhanallah, dia terjemahkan tak sama, kemudian dia tambah lagi daripada apa yang dikatakan oleh guru tadi. Ini kita kata tak ada thiqah pada dirinya. Kalau tak cari penterjemah, kena dia thiqah. Yang kedua, dipercayai. Yang ketiga, dia mesti syarat dia mesti alim dengan bahasa yang dia nak terjemahkan. Katakanlah dia bahasa Inggeris, kena cari orang yang pakar bahasa Inggeris untuk terjemahkan ke dalam bahasa yang lain. Kalau tidak pakar pun, at least dia kuasai. Yang keempat, syarat ni ialah dia kuasai ilmu atau kuasai bahasa yang dia nak terjemahkan. Setengah orang dia pandai bahasa Arab, tapi dia tak articulate dalam bahasa Melayu. Jadi bila dia terjemahkan daripada syekh tu, dia tak nak terjemahkan dengan perkataan yang elok. Jadi dekat sini kita kata syarat yang keempat, dia mesti tahu juga bahasa kepada yang dia terjemahkan. Itu bukan mudah terjemahnya. Yang kelima dan terakhir ialah, kalau boleh seafdal-afdalnya, orang yang kita nak bagi sebagai penterjemah tu juga dia pun ada penguasaan ilmu terhadap apa yang guru dia nak terjemahkan. Sebagai contoh ya, dalam ilmu hadis contohnya, katakanlah syekh tu cakap something word dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Arab, kemudian ada perkataan-perkataan yang kita kata jargon kan, jargon-jargon, kita kata perkataan-perkataan yang khas untuk ilmu tersebut. Macam kata pendapat yang rajih, atau pendapat yang rajih dalam masalah ini, atau pendapat yang marjuh. Syekh kata pendapat yang marjuh, ataupun dia gunakan istilah-istilah fiqah. Jadi dia terjemahkan. Bila terjemah, katakanlah pendapat yang marjuh, atau kita kata hadis tu muttarib, hadis yang ittirab. Kalau dia terjemahkan direct in translation, hadis ittirab tu hadis goncang. Kita apa hadis goncang pula ni? Apa benda yang goncangnya? Jadi kalau dia tu, yang penterjemah tu ada ilmu hadis, dia boleh terjemahkan dengan tambahan sedikit ulasan terhadap perkataan tadi. Sebab tu kita kata itu syarat dia yang bagusnya, dia ada penguasaan ilmu terhadap apa yang dia nak terjemahkan. Yang inilah kita kata 5 syarat yang sepatutnya ada pada si penterjemah, seperti yang disebut oleh Syekh Muhammad Salih bin Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Jadi Abu Jamrah itulah kerja dia. Abi Jamrah ni, kemudian dia kata datanglah satu golongan daripada Bani Qais yang diketuai oleh satu lelaki bernama Al-Asaj bin Qais bin Abdul Qais. Lelaki tadi datang, dia kata, kami tak dapat ya Rasulullah jumpa kamu melainkan pada bulan-bulan yang haram ni, kerana kami terhalang oleh puak Mudar. Lepas tu berilah kau kepada kami akan perkara yang memasukkan kami ke dalam syurga, supaya kami boleh bagi tahu pada kaum kami, supaya kami boleh bagi tahu kaum kami, bagi kami boleh mengajar kaum kami. Jadi kita kata ini dalil bahawa bermusafir untuk mencari ilmu itu satu benda yang sangat mulia. Musafir untuk mencari ilmu itu satu benda yang sangat mulia. Kita tengok Nabi Musa alaihi salam, dia musafir nak jumpa dengan Khidir.
Bayangkan Nabi, kalau kita baca kisah surah Al-Kahfi tu, bayangkan seorang Nabi musafir nak jumpa orang yang lebih rendah martabatnya, ya? Lebih rendah martabatnya. Kita kan Nabi Musa kan Rasul Ulul Azmi. Jadi istilah je dalam Nabi-Nabi ni, ada Nabi yang lebih tinggi level dia, dipanggil Rasul Ulul Azmi. Lepas tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din. Itulah rasul-rasul yang kami faddalna ba'dahum ala ba'din, kami melebihkan sebahagian ke sebahagian yang lain. Betul tak? Memang rasul ni ada yang lebih. Apatah lagi ulul azmi minar rusul. Nabi kata, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ada ulul azmi. Siapa ulul azmi? 5 nabi yang special dan lebih tinggi kedudukannya. Siapa ulul azmi ni? Nabi, dia mula dengan Sayyidul Anbiya dulu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi Nuh alaihi salam, lagi Isa alaihi salam, lagi Musa alaihi salam, lagi Ibrahim. Jadi kita start dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim, Musa, Nuh, Isa, Musa, Isa. Atau Isa, Musa. Ini 5 rasul yang Allah Ta'ala kata mereka ada kelebihan berbanding dengan wa rafa'a ba'dahum darajat. Allah Ta'ala menaikkan sebagian mereka darjat mereka berbanding yang lain. Maksudnya, ada tak Nabi ada kelebihan yang lain? Ada. Maksudnya kita tengok, bayangkan Nabi Musa tu, dia lebih tinggi berbanding dengan para Nabi yang lain, Rasul-Rasul yang lain. Tapi dia belajar juga. Ingat, orang lebih rendah dari Rasul tadi. Khidir ialah Nabi, bukan Rasul. Jadi subhanallah, kita kata ini, kita kata adab dalam mencari ilmu. Itu juga dengan Wafd Abdul Qais ni datang untuk berjumpa dengan, apatah lagi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan dia kata, ya Rasulullah, bagitahulah aku tentang perkara yang masukkan kami ke dalam syurga. Lalu apa kata Nabi? Fa'amarahum bi'arba'in wa nahahum an arba'. Maka Nabi menyuruh pada 4 perkara dan melarang daripada 4 perkara. Yang ni memang sunnah Nabi SAW. Nabi kadang-kadang atau selalunya bila dia menyuruh satu arahan, Nabi suka dengan nombor, bilangan. Bila Nabi sebut something, Nabi suka sebut dengan bilangan. Contohnya, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Nampak tak? 3 golongan kita kata. Kan? Kita kata salasatun, 3 perkara. Man kunna fihi wajada halawatul iman. Siapa yang kamu ni ada 4 perkara, 3 perkara tadi, kamu akan dapati kemanisan iman. Nampak Nabi sebut 3. Setengah tempat Nabi sebut 7, setengah tempat Nabi sebut 3. Sebagian sahabat 9. Kan hadis Ibnu Umar tu, bila seorang lelaki jumpa dia mengadu berkenaan dengan dia ni ada buat satu dosa yang dia sangka dosa-dosa tu dosa besar. Lalu dia berjumpa dengan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kata, sebutkan apakah dosa yang kamu buat tadi. Dia pun sekian dosa dia bagi tahu. Ibnu Mas'ud kata, itu bukan dosa besar. Dosa besar tu 9. Dia sebut 9. Ini kita kata hadis salaf, petunjuk Nabi SAW dan petunjuk salaf. Cara mereka bila nak mengajar, biasanya letakkan nombor bagi senang ingat. Bukanlah kita kata nombor tu itu sahaja. Jangan silap faham, ya. Bila Nabi kata apa, siapa ada buat 3 ni akan dapat kemanisan iman. Bukanlah hanya 3 tu dapat kemanisan iman. Begitu juga dengan 3 perkara yang kamu ada ni, kamu sifat munafik. Bukanlah itu saja sifat munafik yang dalam Quran, yang bercakap bohong apa semua tu kan, janji langgar apa semua tu. Bukan itu saja. Begitu juga dengan dosa besar. Nabi sebut jauhilah 7 dosa besar. Bukan 7 tu saja dosa besar. Kalau kita baca buku Imam Az-Zahabi rahimahullah, kita tengok kitab dosa-dosa besar yang Ustaz Kariman mengajar tu, ada lebih kurang 70 lebih dosa-dosa besar. Jadi kat sini nak bagi tahu kita kenapa Nabi meletakkan nombor, supaya apa? Senang ingat. Macam kita ajar kita anak kita kan, naik kereta 3 benda tak boleh buat: pijak cushion, makan dan melompat-lompat.
Jadi anak tu ingat. Kita apa 3 tu? Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Dia ingat. Kalau kita bagi tahu je dalam kita tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh, nanti dia tak boleh nak kecap. Dia kena letakkan. Itu kita kata sunnah Nabi. Suatu para ulama yang datang kemudian, macam syarat solat ada 13. Datang dari mana ni? Kalau orang tu dia tak belajar hadis, dia kata, mana ada zaman Nabi tidak perlu meletakkan syarat sah, syarat rukun solat adalah 13. Ini adalah bid'ah. Dia kata, nampak sangat kamu tak mengajar, tak belajar. Nabi meletakkan kaedah-kaedah ni, letak syarat 1, 2, 3, 4, 5. Kata untuk memudahkan pembelajaran. Faham tak? Alhamdulillah. Mana ada petunjuk ni, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, maka para ulama kita meletakkan bilangan-bilangan tu ada petunjuknya, dan ada asalnya daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kata, aku bagi tahu, aku arahkan kamu 4 perkara, dan aku larang kamu daripada 4 perkara. Yang aku suruh yang pertama ialah al-imanu billah. Kamu tahu tak iman billah tu apa? Kata Nabi. Hal tadruna mal imanu billah? Kamu tahu tak iman kepada Allah itu apa? Iaitu mereka kata qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Saya banyak kali tanya soalan ni. Boleh tak kalau orang tanya, kita kata Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui? Boleh tak kita jawab macam tu? Kalau orang tanya, depends macam mana? Syekh Muhammad unseen dan tak boleh. Unseen. Contoh? Akhirat, you ask Rasul also doesn't know akhirat bila. Tanya bila ni akhirat. Allah Rasuluhu a'lam. Okey, kalau zaman Nabi, kita boleh jumpa Nabi, ya Rasulullah, Allah wa Rasuluhu a'lam. Nabi dia hidup lagi. Kelas. Kalau zaman sekarang Rasulullah SAW dah wafat kan? Kalau saya tanya Menizlan, apa hukumnya, kita kata, apa hukum perempuan menyentuh Al-Quran? Boleh ke tak boleh? Dia Islam kata, mengikut pendapat yang kuat dalam masalah ini, perempuan yang haid tak boleh sentuh Al-Quran. Contohnya, sekali Islam kata Allah wa Rasuluhu a'lam. Boleh tak macam tu? Soalan. Dia jawab saya dah jawab soalan soalan agama. Saya kata Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Tak boleh. Kenapa? Apa dalil? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh ustaz kata. Jawapan ialah, kalau dalam bab agama, insya-Allah boleh. Allah Rasulnya lebih mengetahui. Sebab memang Allah Ta'ala telah menurunkan agama ni melalui Nabi SAW. Mustahil Nabi tak tahu masalah agama. Okey. Tapi kalau saya tanya soalan lain pula, saya kata kepada Cik Rahman dan Cik Abdul Rahman, Terengganu besok hujan ke tak hujan? Terengganu kan? Tak kan? Besok hujan ke tak hujan? Cik Abdul Rahman kata, Allah wa Rasuluhu a'lam. Boleh tak? Akad sini confirm tak boleh. Sebab ini masalah alam. Allah Ta'ala ni milik siapa? Alam ni milik siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menguruskan hujan siapa? Menguruskan rezeki, kematian, hidup, apa semua ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tak betul lah seperti yang disebut dalam qasidah Al-Busiri, yang dinyanyikan di masjid-masjid. Di masjid kat tempat kita, dekat-dekat kita ni, keliling ni, tak nak sebut nama, sebab keluar YouTube ni tak nak sebut nama. Ada setengah masjid, saya habiskan dulu. Dibacakan seperti dikatakan, wa ilmuka ilmul lawhi wal qalami, dan ilmu kamu wahai Muhammad ialah ilmu lauh mahfuz. Subhanallah, dia kata ilmu Nabi tu ilmu lauh mahfuz. Sedangkan kita tengok hadis ni kan, kita tengok hadis ni, Nabi tanya, siapa kaum yang datang tu? Nabi sendiri tanya. Kalau ilmu Nabi, ilmu lauh mahfuz, dah tahu dari jauh, dah tahu dah. Nabi kata, kejap lagi sedia makan, siap-siap.
Bentang, tikar, siap-siap sedia makan, kejap lagi ada tetamu daripada jauh datang. Betul tak? Macam kita SMS, WhatsApp, Jai nak datang, Abdul Basit sama nak sediakan makan. Dah sedia dah, ready awal lagi dah. Tapi subhanallah, sebab kita tahu kan, tulis sedia. Kalau Nabi SAW tahu, pasti tak Nabi akan sediakan yang terbaik? Mesti, wajib. Dalil bahawa Nabi tak tahu. Bahkan dia tanya pula, manil qaum, siapakah kaum tersebut? Menunjukkan Nabi SAW tak ada ilmu berkenaan dengan apa yang terjadi pada masa hadapan. Wala tadri nafsum madza taksibu ghada, wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, seorang jiwa itu tidak tahu apa yang dia akan lakukan besok. Dia boleh rancang, dia tak tahu apa yang akan berlaku. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun mengetahui di bumi manakah dia akan meninggal. Silakan. Tak boleh kita samakan Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dalam masalah agama. Ya, masalah agama boleh. Saya kata masalah agama boleh. Lepas tu nampak para sahabat kata Allah wa rasuluhu a'lam. Sebab Nabi tanya, mal iman, apakah itu iman? Atadruna mal iman? Aku kamu tahu iman itu apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah Rasulnya lebih mengetahui. Kat sini di-equate, bukannya kata-kata equate dari segi keilmuan. Pasti tak sama. Pasti tak sama ilmu Allah. Ilmu Allah ilmu yang sempurna. Ilmu Allah ialah qadim. Allah Ta'ala, Imam Tahawiyah, Abu Ja'far Tahawi, imam ulama kita, dia kata apa? Qadimun bila ibtida'in. Qadimun bila ibtida'. Allah Ta'ala itu ilmunya qadim, bila ibtida', tanpa permulaan. Qadim maksudnya sedia. Adapun manusia ini ilmunya daripada asalnya jahil, kemudian dia mengetahui. Pasti tak sama. Ilmu Allah Ta'ala ialah ilmu yang sempurna. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Rasul SAW tidak sama dengan Nabi Allah Ta'ala. Rasul tak tahu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kalau Nabi tahu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Nabi tak terjatuh dalam lubang yang dia buat ketika perang Uhud. Kalau Nabi tahu ma baina aydihim wa khalfahum, Nabi dah bagi tahu dah Hamzah, sekejap lagi ada orang menyurup belakang pokok tu nak baling panah. Hang elak tau. Standby, jangan pergi dekat pokok tu. Tapi di sini kita kata kenapa kita sentakkan Allah wa rasuluhu a'lam dalam isu agama tadi. Isu syariat, isu Al-Quran dan hadis. Sebab apa? Tidak mengetahui makna Al-Quran dengan hadis, melainkan Allah Ta'ala telah memberitahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini aku sempurnakan agamamu. Yang kedua, Nabi SAW kata kepada sahabat, ana atqakum billah wa akhsyakum billah wa a'lamukum billah. Aku paling tahu tentang Allah. Nampak? Maksudnya yang paling alim dalam masalah agama ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling takwa Nabi. Yang paling takut Allah Ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini jawapan tadi ialah bukan equation dari segi ilmu, iaitu equation dari segi yang mengetahui masalah ini, bab masalah iman ini. Faham tak? Allah Ta'ala a'lam. Puan, okey? Faham ya? Adapun dalam perkara-perkara yang kita kata kauniyah, tak boleh kita nak jawab macam tu. Allah wa rasuluhu a'lam. Jadi Nabi kata apa? Iman itu ialah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bahawa Muhammad itu Rasulullah. Yang ni memang kita kata syarat pertama keimanan. Kita sebutkan pertama syahadah, persaksian. Dia tak boleh dalam hati. Kita dah bincang panjang dalam masalah ni. Yang kedua, pada penyaksian yang dua ini adalah kita kata asas kepada ibadah-ibadah yang datang lepas tu. Salat, zakat, puasa, apa semua. Sebab apa? Syahadatu an la ilaha illallah membersihkan daripada syirik. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah membersihkan daripada bid'ah. Maksudnya bila kita mengucap la ilaha illallah, kita nak satu tujuan, nak menjelaskan satu tujuan, iaitu ibadah tu Allah, kerana Allah, untuk Allah, milik Allah. Cara siapa? Cara Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Kita kata syahad la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siapa tak faham masalah ni, itu jadi pluralisme tu. Yes. Sebab dia tak faham. Dia kata tujuannya Allah. Yes. Nasrani tujuannya Allah, Yahudi tujuannya Allah, hatta Buddha pun ada setengahnya mengaku Tuhan Allah. Betul tak? Sebagainya. Muhammad boleh confirm kan? You dulu Buddha ke? Buddha kan? You believe Allah tak dulu? Ada satu, the greatest God tu kan, yang atas sekali tu. Betul? Semua ada. Hatta guru saya dulu sejarah Hindu, dia kata dalam kelas, kita semua sembah, dengan gaya dia, kita semua sembah sama Allah, Tuhan Allah. Dewa tu hanya dia punya, apa kita kata, dia punya macam menteri-menteri. Oh, dia kata macam tu. Dia punya menteri-menteri dia lah, macam menteri-menteri dunia. Ada menteri jaga air, ada menteri jaga jalan, ada menteri, betul tak? Macam tu. Menteri Kejaraya, menteri ada menteri-menterinya tertentu. So dia kata Tuhan yang satu juga, power tu atas, dia bagi kat bawah. Nampak tak? Tapi kita kata tak boleh juga. Walaupun tujuan kamu Allah Ta'ala, kita ada wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maksudnya kita tak boleh cara nak tunjuk Allah tu, tak boleh cara melainkan cara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kena faham. Kalau kita faham tak ada cara nak menuju Allah melainkan cara Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menghapuskan segala bentuk syirik, menghapus segala bentuk bid'ah, menghapuskan segala bentuk apa? Pluralisme, liberalisme. Itu kena faham. Sebab tu kita kata ulama, kullu tariqin ila Allahi masdudatun illa tariqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap jalan menuju Allah Ta'ala tu semuanya masdudah, ditutup. Dia tak boleh lagi pakai alasan apa? Dia sebut semalam kuliah saya semalam, saya kata macam orang nak pergi ke satu tempat lah, Kelang lah contohnya. Orang nak pergi Kelang, ada yang ikut NKVE, ada yang ikut NPE, ada yang ikut apa, komuter, ada ikut Federal Highway, ada yang nak ikut kapal pun boleh, ikut bot pun boleh. Kita kata datang mana ni? Kita semua datang jalan masing-masing, semua nak menuju Allah, semua sampai. Dia kata macam tu, semua sampai. Kenapa nak bergaduh? Janji kita sampai ke Allah. Ini tak betul. Sebab kita ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita menutup segala jalan selain berjalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang mencari jalan selain Allah, selain Nabi, jalan Islam, falan yuqbala min, tak diterima. Menghapuskan liberalisme, pluralisme, ayat Quran. Yang kedua, Allah Ta'ala kata, afa ghaira dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard. Apakah selain jalan Allah itu mereka mencari-cari? Sedangkan jalan Allah Ta'ala adalah telah tunduknya langit dan bumi, itu Islam ini. Tapi yang bagusnya, yang diorang ni lagi canggih, dia tahu dah ayat Quran ni kata, siapa yang mencari jalan selain Islam, dia tidak akan diterima. Dia terjemahkan Islam tu ikut dia pula. Dia kata Islam tu maksudnya tunduk kepada Allah. Maksudnya kalau tunduk cara Yahudi, pandai dia pula dia. Tunduk cara Yahudi, tapi kita kata sekali lagi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hapuskan, tak boleh. Kamu tak boleh tunduk cara lain, kena tunduk cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalas. Faham tak ni? Ini akidah. Sebab itulah selalunya disebut dua asas ni, baru disebut salat, zakat, puasa, haji. Sebab salat tadi tak boleh melainkan niatnya kerana Allah, cara dia cara Nabi. Zakat pun tak boleh niatnya melainkan kerana Allah, dan cara bayar zakat dia cara Nabi. Kita boleh bayar zakat suka hati kita. Zakat ayam, zakat itik, bukan suka hati. Tak boleh, bukan suka hati kita. Saya nak bagi banyak, saya nak bagi. Tidak, ada haul dia, ada nisab dia. Itu juga dengan haji dan seterusnya. Jadi Nabi beritahu benda ni. Wa saumi salah, ita'iz zakah, wa saumi Ramadan, wa an tu'addu anit. Dan kamu memberikan 1/5 daripada harta rampasan perang. Yang ni bila harta rampasan perang tu tak boleh ambil terus. Dalam Islam dia kena kumpulkan, kemudian 1/5 beri pada Baitul Mal, atau bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 4/5 lagi baru dibahagi-bahagikan kepada tentera-tentera yang lain.
Sebab tu dalam Islam jadi istilah al-ghulul. Ra, lam, waw, lam. Ghulul. Iaitu mengambil harta rampasan sebelum harta rampasan tu dibahagikan. Kan? Makana linabiyyin an yaghul, kata Nabi, kata Allah Ta'ala dalam Quran, dalam surah Ali Imran. Tidak boleh bagi seorang Nabi itu yaghul. Maksudnya ambil harta rampasan perang masuk dalam poket dulu. Wa may yaghlul, siapa yang yaghlul, buat harta ambil rampasan perang tadi sebelum dibahagikan, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan datang balik hari kiamat dengan harta yang dia tipu tadi, dan harta tadi itu akan mengazabnya balik. Dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim disebutkan, kalau orang tu curi lembu, dia akan tanggung lembu tu akhirat kelak dengan dibesar-besarkan lagi. Siapa yang tanggung ni, dia akan angkat kambing-kambing yang dia akan dibesarkan, memberatkan dia. Sedangkan pada hari akhirat kelak, hari yang sangat dahsyat, dia tenggelam dalam peluhnya, panasnya lagi, apa semua lagi. Kemudian dia kena tanggung lagi berat. Kita ni dukung anak tengah beratur panjang-panjang, nak tunggu bas ke apa, dukung anak 5-10 minit dah tak larat dah. Anak kita yang berat 10 kilo tu. Betul tak? Betul, sakit pinggang, betul tak? Berat dah, duduk bawah. Ni nangis, nak dukung, angkat. Letak balik, angkat, letak balik, tak larat. Ni nak kita mendukung, nak menanggung beratnya. Kalau dia dikhianat lembu, lembulah. Kecoh lembu, lembulah. Dan ulama' mengatakan ghulul ni bukan saja pada harta rampasan perang. Jadi juga apa sahaja harta rakyat, harta-harta orang ramai yang sepatutnya dipertanggungjawabkan ke atas dia, kemudian dia khianati harta tersebut, boleh dimasukkan dalam ghulul. Orang bagi saya duit nak beli kerusi contohnya, nak buat kelas Maulana Asri dekat tempat saya, orang bagi duit seorang RM50, saya kumpulkan duit, itu saya pula songlap duit tu, pergi beli sana, pergi cuti sana sini. Ini yang dipanggil ghulul. Lepas tu Nabi kata apa? La salata bi ghairi tahurin wala sadaqatan min ghulul, kata Nabi SAW. Hadis riwayat Tirmizi, hadis sahih. Tidak ada salat tanpa ada tahur, maksudnya bersuci. Wala sadaqatan min ghulul, tidak ada sedekah daripada orang yang ghulul. Orang yang harta rampasan dia curi tadi, dia sedekah ke orang, tak ada. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, kata Nabi SAW lagi. Allah Ta'ala itu bersih dan tidak ambil melainkan yang elok-elok dan bersih sahaja, tayyiba. Okey, sebab itulah ghulul ni teruk berlaku zaman Nabi SAW. Kita akan jumpa dalam hadis sahih Muslim ni, dalam kitab masalah Kitabul Iman, dalam bab iman ini berlaku seorang lelaki yang dihadiah kepada Nabi SAW dalam perang Khaybar. Lelaki ni kerja dia bawa turun barang, angkat barang, turun barang, angkat barang untuk Nabi SAW. Ada orang hadiah angkat dia. Sekali terkena nak panah, orang tembak dia, musuh tembak dia, dia meninggal. Orang kata apa? Syahid. Nabi kata bal huwa finnar, bahkan di dalam neraka. Sebab apa? Sebab harta rampasan dia ambil. Bila dengar tu, para sahabat pun keluarkan satu tali kasut. Tali kasut dia ambil, simpan, keluarkan. Sebab dah takut dengar hadis tadi, dia keluarkan tali kasut. Nabi kata tali kasut dari neraka. Seorang lagi keluar dua tali kasut dari neraka. Nabi kata semua cuak. Tali kasut pun boleh menyebabkan seorang tu masuk neraka, apatah lagi jutaan ringgit, ribuan bilion yang disonglap untuk kepentingan diri. Dan termasuk ghulul ni juga ialah, kita kata sekarang masalahnya ramai orang yang khianat dari segi dipanggil wakalah ni, mewakilkan harta. Saya bagi contoh ya. Saya mewakilkan seseorang, si fulan, saya kata nama dia John lah, sebab orang kafir, yang teruk ni orang kafir. John katanya, John, saya ada RM5,000, sila beli kerusi di kedai si fulan yang harganya RM50 satu. Jadi dapat apa? Dapat 100 kerusi, betul tak? Nah, John ambil ni RM5,000.
John pergi kat kedai. John ialah wakil untuk membelikan kerusi. Dia bukan bisnes dengan saya. Bukan saya kata, John, saya beli kerusi daripada awak. Dia pergi kat kedai tu. Dia kata, oh, you beli 100 lah, boleh dapat diskaun RM40 je. Jadi 4,000. Ada 1,000 lagi tak? Dia datang sini, dia kata kat saya, harga kerusi tu 5,000, bukan 4,000. Yang ni gulul, termasuk dalam penipuan. Banyak tak orang buat macam ni? Banyak. Yang lebih teruk lagi, dia minta resit. Buat resit 5,000 Betul tak? Dulu masa saya lepas saya graduate dulu, saya kerja kedai minyak. Yang masa tu kita yelah kan, kerja je lah apa pun. Jadi cashier kedai minyak. Datang satu brother naik motor ni, dia kata, minyak RM3, resit RM5. Macam-macam order pula. Minyak RM3, resit RM5. Dia order resit lah. Saya kata tak nak, tak boleh bagi, haram. Tulis je lah. Tak lah. Saya bagi resit kosong, abang tulis lah sendiri resit tu. Apa abang nak tulis. Tapi saya kata, saya tak boleh bagi, tulis RM5. Jadi kat sini khianat. Inilah dia panggil wakil ni khianat. Kecuali kalau macam ni, kalau John kata, okay, you beli kerusi dengan I tolongkan cari untuk you. Itulah yang cerita. Okay. Kalau dalam Islam yang wakil tadi, kalau dia dapat diskaun 1,000, dia kena bagi 1,000 tu dekat tuan ni balik. Bagi wakalah, dia kena bagi balik 1,000 tu dekat yang nak beli tadi, kat saya tadi. Dan saya kata boleh tak bagi saya 200 sebagai upah saya pergi beli. Itulah yang cerita. Dia pun bagi 200 upah sebagai beli atau menguruskan. Tak boleh. Lain kalau dia datang jumpa saya, dia kata apa? You beli kerusi dengan I boleh tolong carikan. Itu lain. Maksudnya dia sebagai bisnes dengan direct dengan. Maka dia pun kata, cari kata harga RM45 satu. Maka dia pun beli dengan harga RM45. Yang ni tak salah. Nanti kita banyak wakalah ni, banyak orang masih lagi. Terus sekali contohnya diwakilkan jual beli, tolong jualkan saya benda ni dengan harga RM20. Dia jual RM30. Boleh tak? Boleh tak? Dalam Islam tak boleh. Tak boleh. Saya tolong jualkan benda ni dengan harga RM20. Tak boleh dia jual lebih daripada RM20. Kecuali kalau kata, saya jual, tolong jualkan harga dia RM20. You nak jual berapa, you jual. Itulah yang cerita. Atau I beli kat you RM20, you nak jual 25 ke 30 ke, boleh. Tapi jangan lebih daripada 31. Contohnya. Itu boleh. Saya tengok masalah ni, sangat banyak orang terlibat dalam kesilapan masalah ni. Ni masih termasuk dalam hulul juga, tuan-tuan. Harta yang Masya Allah tak halal ni. Kita hati-hati. Lepas tu kita kata Imam Nawawi rahimahullah, hendaklah seorang peniaga tu sebelum start berniaga, belajar dulu hukum perniagaan, hukum jual beli, hukum syarat jual beli. Itu yang banyak kena tipu. Dah kena tipu baru tu, ustaz, saya kena tipu ustaz, 100,000 ustaz, 200,000 ustaz. Kata kenapa? Rupanya beli dengan benda tu tak ada syarat, dia tak kena. Dalam Islam tu, setiap syarat yang diletakkan dalam jual beli tu tak lain dan tak bukan untuk menjaga maslahah si pembeli dan si penjual. Itu orang tak nak cari, itu jadilah kita fawda, huru-hara. Okey, faham dekat situ masalah salat, zakat, puasa haji. Kemudian dia kata wa nahahum an dubba wal hantam wal muzaffat. Qala Syu'bah wa rubbama qala, berkata Syu'bah, kemungkinan Nabi juga sebut an-naqir. Qala Syu'bah, berkata Syu'bah, kemungkinan Nabi juga sebut al-muqayyar, naqir ataupun muqayyar. Beliau bersabda lagi, qala ihfazuh, hafalnya, jagalah ia. Terjemah sini kata jagalah ia, sebenarnya ihfazuh, jaga di sini boleh maksud dua maksud. Maksudnya jaga arahan tu betul-betul, ataupun maksud juga ialah menghafaznya.
Sebab tu para ulama' letakkan apakah dalil kita kena hafal hadis ni? Ini dalilnya. Fahfadhu, hafal, jaga dia. Boleh faham? Jaga ni dua segi. Maksudnya pertama, jaga dari segi menjaga kewajipan tersebut, jangan langgar. Seperti Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ihfazillaha yahfazuka. Kan hadis Nabi itu, Nabi kata, ya gulam, wahai budak, ihfazillah, jagalah Allah, yahfazuk, Allah Ta'ala akan jaga kamu. Maksudnya jaga arahan ni, jangan langgar. Boleh juga maksudnya, saya ulang sekali lagi, iaitu menghafaznya dalam kepala. Maksudnya supaya kita boleh sampaikan. Ihfazuh. Oh, ada orang kata, memanglah ustaz, Nabi suruh hafaz sebab zaman tu tak ada kertas lagi. Kata, mana ada kertas? Kata, zaman tu tak ada kertas ke? Ada, orang semua tulis kat kulit-kulit kayu, kulit unta, kulit apa, semua binatang, semua boleh tulis. Tak ada iPad. Tak ada apa semua. Kita kata memang menghafaz. Sebab apa? Kelebihan orang menghafaz ni, kelebihan dengan menulis ni jauh beza, betul tak? Bila kita bercakap dengan orang, kita kata Nabi melarang kita daripada mengambil 1/4. Apa kau punya bukti dalil? Langgar pula. Apa dalil kau? Tak ingat dalam buku, saya rujuk nanti. Dah tak boleh pakai dah time tu, betul tak? Nanti aku baliklah dulu. Balik-balik dah hilang. Mungkin dah hilang point tu. Lepas tu dah lama, dah tak boleh bincang. Tajuk dia dah dilupakan. Rugi lah. Jadi kalau orang yang hafaz, orang tu tanya, tak dalam hadis Sahih Muslim, riwayat dari Ibnu Abbas. Nabi kata, ihfazuh. Nabi kata kepada, apa, kalau tak ingat nama pun, kata satu puak datang, Wafd Abdul Qais datang daripada ni, dia kata, ihfazuh, hafalnya, wa akhbiru man wara'akum, atau min wara'ikum, bagi tahu orang yang di belakang kamu. Itu dalil lah dia. Betul yang saya sebut dulu kan, dalam satu kuliah ni ke yang ada orang petikai kan tu. Dia kata, ustaz, mana ada dalil dia kata suruh hafal? Bukan ke Iqra' tu baca? Pandai dia. Allah Ta'ala kata, arahan kat Nabi, Iqra', baca, bukan hafal ustaz. Ni golongan dia ni masuk kelas saya, kelas tafsir. Rupanya dia ni dah masuk kelas golongan anti hadis, golongan Quranis dia panggil tu, yang baca Quran ni, tak nak tengok hadis. Ustaz ni kata, jangan jadi tak bijak. Saya kata, Nabi pandai menulis tak? Tak ada, Nabi tak pandai menulis. Jadi Iqra' tu maksudnya baca daripada ingatan. Allah Ta'ala sebut, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, jangan kamu cepat-cepat gerakkan lidah kamu. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Sebenarnya kamilah mengumpulkan Quran dalam dadamu, wahai Muhammad. Bila Jibril baca, lepas tu baru ikut. Sebab Nabi ni bila Jibril baca, dia terus nak tangkap. Terus nak tangkap bacaan tu. Dia macam apa? Macam kanak-kanak kan, kita kata A, B, C. Dia pun A, B, C. Dia nak potong kita. Tunggu kejap, aku ni ayah ajar ni. Kan, dia kata Bismillahilladzi la yadur. Bismillahilladzi, dia nak cepat. Dia kata, bukan. Tunggu. Ayah baca dengar betul-betul. Macam itulah. Jadi kita ni semua golongan anti hadis ni, memang tak boleh pakai, tolak tepi. Bahkan mereka bukan anti hadis, mereka anti Quran. Bukan anti hadis, anti Quran. Kemudian Nabi kata apa lagi? Dilarang daripada kamu ini apa? Hantam, dubba, hantam, al-muzaffid, an-naqir, al-muqayyar. Apa benda ni nama ni? Benda ni ustaz, dubba, hantam, muzaffat ni macam nama makanan tu kan. Ad-dubba, al-hantam, al-muzaffat, al-muqayyar, an-naqir, ini adalah bekas yang terkenal. Puak-puak Bani Qais ni terkenal bekas tu dah ambil daripada kayu ke, atau pokok tamar ke, dia buat lubang dalam tu, dia macam bekas daripada kayu, kemudian letakkan air tamar dalam tu. Bila lama-lama dia berubah macam air tuak, jadi macam arak mabuk. Nanti kita akan tengok nanti lepas ni, hadis lepas tu. Jadi Nabi kata jangan simpan air kat dalam bekas tu. Intibah, jangan simpan air, nanti kamu jadi air tu nanti berubah, nanti kamu mabuk. Itu maksud Nabi. Jadi benda tu muqayyar, muzaffat, dubba, hantam. Jadi ini semua ialah bekas-bekas yang boleh menyebabkan air itu berubah dan jadi mabuk. Jadi kita boleh juga pakai sekarang. Jadi apa saja benda yang bekas yang kalau disimpan dalam tu,
boleh jadi mabuk, air kita mabuk, tak boleh pakai bekas tu. Kecuali kalau kita letak air, tak mabuk, tak ada masalah. Jadi lepas tu kalau kita tengok dalam hadis sahih Muslim juga, akan ada satu hadis lagi Nabi sebut apa tahu? Kuntu qad nahaitukum al-intibath fil asqiyah. Aku dulu larang kamu daripada menyimpan air daripada dalam bekas-bekas tersebut tadi, al-muqayyad tadi. Sekarang Nabi kata apa? Fala tantabidhu fantabidhu min kulli wi'ain. Maka simpanlah mana-mana bekas yang kamu nak pun. Tapi jangan minum benda yang memabukkan. Maksudnya apa? Isu dia pada awalnya bekas tersebut ialah memang bekas yang terkenal untuk orang simpan arak. Lepas tu Nabi kata jangan simpan dalam bekas tu. Tapi lepas tu bila orang dah faham dah bahawa bekas tu boleh juga disimpan tapi tak jadi arak, maka Nabi kata sekarang dah boleh pakai dah. Maksudnya Nabi nak menjaga apa? Kita kata berperingkat tu. Sebab dia tahu orang asalnya confused. Kata mintibat. Kalau kita kata boleh pakai bekas tu selagi tak mabuk kan, dia kata aku minum tak mabuk pun. Jadi Nabi kata haramkan dulu. Kemudian semua dah faham bahawa arak tu haram, maka barulah Nabi kata apa? Lepas ni nak pakai boleh, tapi asalkan jangan jadi arak dalam bekas tu. Maksudnya soalan Nabi nak jauhkan dulu. Macam kita lah, kita kata macam anak kita, tak boleh tengok TV langsung hari Sabtu, belajar. Bila anak kita dah belajar, dah steady, dah stable, dia pukul 2 sampai 5 belajar, 2 sampai 5 belajar. Lepas tu mak kata, okey, lepas belajar boleh tengok TV 2 jam. Nampak tak? Maksudnya dia dah kuat kefahaman dia dah steady, dia dah biasa diri dia belajar dari 2 sampai 5 tadi, lepas asar tadi, masa tengoklah. Pada awalnya untuk apa? Untuk bagi dia menguatkan diri dia supaya tidak, yalah, kadang-kadang kalau dia campur-campur susah. Menyebabkan dia tak disiplin pada diri dia. Jadi sebab tu Nabi buat macam tu. Seterusnya dia kata apa? Nabi dia kata apa? Dan hafazkan dia. Jagalah ia dan khabarkannya kepada kaummu. Apa pengajaran kat sini? Dalil bahawa bila belajar kena sampaikan, wajib sampaikan, bukan belajar simpan sendiri je. Wajib sampaikan. Balighu anni walau ayah. Biasa dengar kan? Sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Okey. Bila kita dengar ayat balighu anni walau ayah, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat, maksudnya kita kata tidak semestinya nak jadi pendakwah tu kena jadi orang ulama besar tu boleh jadi pendakwah. Itu benda nak kena ingat. Betul tak? Dia kata sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Bukannya syaratnya nak jadi nak mencegah kemungkaran, menegakkan yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, kena jadi alim dulu. Contohnya, baru datang SN Taklim sebulan dah nak tegur-tegur orang. Contohnya lah. Contoh. Kita kata, ya, kena tegur. Boleh tegur. Tapi syaratnya, kan Nabi kata, walaupun satu ayat. Tapi satu ayat tu biar yang betul. Itu kena betul. Maksudnya katakanlah nak tegur orang, kita kata buat satu benda yang haram. Contohnya apa contohnya? Benda haram? Contoh apa? Macam-macam lah. Saya bagi satu contoh. Marhaban cerita kemudian. Isyak rokok. Okey, khalas. Isyak rokok. Kata, jangan isyak rokok. Kata, baru datang insan taklim sebulan dah nak tegur-tegur isyak rokok. Rokok ni haram. Dalil Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Wala tulku bi'aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Yang kedua Allah Ta'ala kata wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu bunuh jiwa kamu sendiri. Sungguhnya Allah Ta'ala pada kamu tu masih penyayang. Allah Ta'ala sebut dalam hadis la darar wala dirar. Jangan mudaratkan orang lain. Yang keempat Nabi kata Allah kan Rasulullah SAW nahakum an thalath. Nabi SAW larang kamu daripada 3 benda, iaitu bertanya-tanya dalam perkara yang banyak tanya, dalam perkara yang tidak berfaedah. Maksudnya saja nak tanya-tanya. Yang kedua iaitu
banyak menukilkan kata orang, qal wa qal. Yang ketiga, idha'atil mal, membazir wang, termasuk rukuk ni membazir wang. Yang kelima, keenam, ketujuh amalat. Maksudnya bila dia tegur pasal rukuk tu, dia betul-betul faham tentang benda tu bahaya. Doktor kata dia racun sekian. Agaknya orang tu nak lawan lagi tak lepas tu. Dia pun terdiam. Yelah, paling kuat pun dia akan cakap. Betul tak? Tapi kalau kata, ustaz kata kau apa rukuk haram? Ada ustaz. Tu ustaz kau. Ustaz aku kata boleh. Ustaz aku sebal lagi besar. Isapat lagi ustaz aku. Ustaz Shisha tu. Nak kata macam mana? Jadi tak boleh. Betul ilmu. Kita kata solat pada waktunya. Bukan saya kata kena hafal hadis tu. Maksudnya kena ada asas ilmu. Biar faham betul benda tu. Kita kata syarat al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Pertama-tama sekali kita kena ada ilmu betul tentang perkara yang kita tegur tu. Nabi kata balighu anni walau ayat. Sampai ke aku walaupun satu ayat tu biar betul. Kita belajar satu hadis dia satu hari. Nabi kata, Nabi melarang daripada minum tangan kiri contohnya. Dia sampai kat orang, Nabi melarang minum tangan kiri, jangan minum tangan kiri, larang. Kau bukan ada degree syariah pun. Yelah, walaupun aku tak ada degree syariah, tapi aku baca hadis Nabi dalam Sahih Muslim dan lain-lain, kata jangan minum tangan kiri. Nak lawan cakap Nabi. Maksudnya dia betul-betul dia faham masalah tu. Ya, betul? Situ kita kata balighu anni wala. Jadi kita kata fa akhbiru, nampak tak? Dia ada terima 8 benda je. 4 perkara yang disuruh, 4 perkara yang dilarang. Disampaikan tak pada kaumnya? Sampai, khalas. Itu yang penting. Okey. Fa akhbiru man wara'akum. Lepas tu dia kata apa? Abu Bakar menyebut dalam riwayatnya orang yang kamu pimpin di belakang kamu. Sebab Al-Asaj tu kan pemimpin, yang sebut kan dia ketua kabilah. Maka atau meriwayatkan khabarkanlah kepada orang yang kamu pimpin di belakangmu. Maksudnya apalah pengajarannya? Iaitu seorang pemimpin tu wajib mendidik orang di bawahnya. Sebab saya kata kalau kelas ni ada bos-bos sekian, di pejabat-pejabat sekian, tuan-tuan dan puan-puan juga bertanggungjawab dalam masalah agama. Allah Ta'ala sebut dalam hadis, Nabi SAW dalam hadis, kita akan jumpa juga dalam Sahih Muslim ni, ma min abdin yastar'ihillahu lahu ra'iyatan. Sesiapa yang Allah Ta'ala menjadikan dia ini berkuasa ataupun dia ni jadi pemimpin ke atas sebahagian kaum, kemudian dia lalai dari tanggungjawabnya, Nabi kata apa? La yadkhul ma'ahumul jannah. Dia tidak akan masuk syurga bersama dengan orang lain. Dalam hadis ini Nabi buat umum pemimpin dan orang bawahnya, bapa, anak, bapa, suami, isteri, bos kepada dia punya orang bawah dia. Kalau tuan-tuan memang tuan-tuan punya syarikat sendiri yang punya orang bawahan, kita tahu orang bawah kita memang kadang-kadang dia sebahagian jahil, sebahagian tidak mengetahui, sebahagian memang ada pengabaian dekat situ. Maka wajib ke atas tuan buat something untuk. Saya puji sebahagian syarikat kan, bagus dia satu syarikat tu, dia syarikat architecture dekat uptown tu. Dia buat kelas setiap petang, setiap hari Isnin dia buat kelas akidah, kelas tu untuk dia punya staff. Dan dia letak KPI, siapa datang kelas ni lebih dia akan dapat poin sekian, dapat bonus sekian. Walaupun mula-mula tu orang terpaksa, ilmu ni Allah Ta'ala jadikan Al-Quran dengan hadis ni, memanglah mula-mula orang datang terpaksa. Tapi Allah Ta'ala jadikan pada Quran dengan hadis ni ada mukjizat yang hebat. Bila dengar, akhirnya mereka akan seronok. Dengan syarat yang guru yang mengajar tu mengajar Quran dengan hadis, jangan ajar benda bidah. Al-Quran dengan hadis, bila faham dia akan lekat, akhirnya dia seronok datang. Akhirnya bos tu tak wajibkan pun, semua datang. Masya Allah, kita kata ini kita tanggungjawab. Lepas tu kata ulama tadi, ra'iyah. Bila kita pemimpin di bawah ni bukan hanya dunia tetapi agama. Bukan hanya dunia tapi agama mereka. Okey, kita sambung lagi sikit lagi lah, kita akan baca kitab ya. Dan benda yang sama juga telah diceritakan kepada kami Nasar tadi Abu Bakar menyebut dalam riwayatnya orang yang kamu pimpin di belakangmu tanpa menyebut Al-Muqayyar.
dan telah menceritakan kepadaku, siapa Imam Muslim Ubaidullah bin Muaz telah menceritakan kepada kami bapakku, dan riwayat lain disebutkan, dan telah menceritakan kepada kami Nasr bin Ali al-Jahdami, dia berkata, telah mengkhabarkan kepadaku bapakku, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Qurrah bin Khalid daripada Abi Jamrah daripada Ibnu Abbas bin Nabi SAW dengan hadis ini semisal dengan hadis Syu'bah, seraya bersabda, aku melarang kalian dari sesuatu yang diperas dalam ad-duba' an-nakir al-hantam dan al-muzaffat. Sama lah lebih kurang cuma susunan tu lain. Nampak tak? Ni kita kata ulama hadis ni jujur, sangat-sangat jujur. Ada riwayat lain yang letak nakir dekat nombor 2 pun dia sebut juga hadis tersebut. Masya Allah, kita kata jujurnya ahli hadis ni. Mana riwayat kata letak belakang. Mana riwayat kata dia terlupa. Dia tak goreng. Macam penceramah kadang-kadang dia takut dia nak kantoi kat depan, dia tak tahu dia goreng hadis tu. Dia goreng ayat Quran. Dia jadi imam bulan Ramadan, dia tak ingat tu dia campur aduk ayat. Dia ingat kita tak tahu. Dia campur masuk sini, kata subhanallah. Berani dia mencampur-campurkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kalau campur, kalau katakanlah dia baca satu ayat, tu dia stop, kena ambil surah lain, boleh tahan lagi lah. Ini dia masuk, dia campur. Tu tak ingat yang ni, dia campur yang ni, subhanallah. Apa benda ni? Supaya orang nampak dia hafiz. Tahun depan boleh panggil lagi Ramadan, dapat lagi 3,000 sebulan. Kata ini, kita kata satu bentuk pengkhianatan terhadap agama kerana duit. Subhanallah, minta Allah Ta'ala lindung kita daripada benda ni semua. Ya, ini semua benda yang tak. Ini jujur ahli hadis. Kemudian apa lagi bawah tu? Dan Ibnu Muaz menambahkan dalam hadisnya daripada bapaknya berkata, dan Rasulullah SAW bersabda kepada Al-Asaj Abdul Qais. Al-Asaj ni gelaran dia. Asaj ni maksudnya orang yang muka dia ganas. Dia ada satu luka yang besar kat kepala dia atau kat muka dia macam ni ya. Macam Al-Kepong. Al-Kepong ada ke? Bukan. Siapa tak yang muka yang ada muka macam ni kan? Scarface tu kan, muka macam ganas. Musyidayat Yahudi jangan. Al-Ashad bin Al-Qais, Nabi kata apa? Sesungguhnya, sebab nama dia ganas, muka dia ganas, tapi Nabi kata apa? Sesungguhnya pada dirimu ada dua karakter. Inna fika khaslatani yuhibbuhum Allah, al-halim, al-hilmu wal-anat. Al-hilmu wal-anat Nabi sebut. Nampak kenapa dia kata sabar dan berhati-hati? Macam kenapa tiba-tiba Nabi sebut ni? Imam Nawawi rahimahullah dia sebut rupanya pada ketika orang semua jumpa Nabi tu sallallahu alaihi wasallam, semua nak jumpa Nabi, semua sampai unta-unta orang lepas katanya. Al-Asad ni lah yang ambil unta orang, tak ikat ni, dia ikat elok-elok. Lepas dia kata jumpa Nabi. Nabi kata, Nabi panggil dia, meh sini duduk sebelah. Faqarrabahu wa ajlasahu bi janbihi, kata Imam Nawawi. Maka dia panggil dia letakkan di sebelah kanan dia, sebelah dia. Nabi cakap, sungguhnya pada engkau ni, dia bagi tahu tadi, hadis tadi mengajar tadi, pada kamu ada dua sifat, iaitu al-hilm wal anat. Al-hilm wal anat ni maksudnya, al-hilm maksudnya sabar, anat ni maksudnya adamu ta'jil, bukan tergesa-gesa. Lepas tu kita kata, nampak Al-Asaj ni masa ni dia dah Islam ke belum? Dah Islam ke belum? Tanya soalan, dah Islam ke belum? Belum lagi maksudnya. Belum lagi mau nak jumpa kan? Kan kita cerita dulu yang dia punya menantu dia yang masuk Islam, dia tunjukkan kitab apa semua kan. Akhirnya dia kata benda ni kena kat dia. Akhirnya dia pun pergi kan? Dan Nabi puji, maksudnya apa pengajaran? Tak semestinya orang bukan Islam tu tak ada kebaikan langsung. Nampak Nabi puji dia, pada kamu ada hilmul anak. Maksudnya ini sifat. Betul, adalah hadis lain Nabi kata si Al-Asaj ni, dia kata, ya Rasulullah, adakah dua sifat ni atakhallaku bihima, aku yang buat sifat tersebut yang aku dapat kemudian, ataupun memang Allah Ta'ala masukkan dalam diri aku? Maksudnya benda tu secara natural. Nabi kata, bal jabalakallah, bahkan Allah Ta'ala telah masukkan di dalam diri kamu. Maksud memang dia, sikap dia, natural dia ni memang sabar dan cool orang dia.
Apa kata dia? Alhamdulillahilladzi jabalani ala khaslataini yardahuma. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan pada diriku dua sifat yang baik. Alhamdulillah. Nampak tak? Jadi ini kita kata galakkan al-hilmu wal anat, galakkan kita supaya jadi tenang. Adamut ta'jil. Betul nak kata Nabi SAW, al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa tu daripada syaitan. Cuma Nabi bagi tergesa-gesa masa bila? Bila Nabi tergesa-gesa? Ha? La, pergi solat pun Nabi tak kasih. Pergi solat pun Nabi tak kasih tergesa-gesa. Nabi kata, la ta'tuha wa antu tas'au, fa'tuha wa antu tamsyaun. Jangan kamu pergi masjid dalam keadaan kamu berlari, maka pergi dalam keadaan kamu tamsyaw, berjalan. Nampak tak? Berjalan, bukannya berlari. Nampak? Nabi kata kalau kamu dapat, dapatlah. Tak dapat, sempurnakan. Solat pun tak ada lagi tau. Jadi apa yang kena cepat? Sedekah boleh juga. Lagi yang memang ada dalil yang Nabi suruh cepat. Selesaikan hutang, yes. Nombor 2, menanam jenazah. Lagi mengkahwinkan anak perempuan. Jangan tunggu nak dapat profesor pun nak kahwin dengan anak. Tunggulah dulu tunggu dapat habis degree. Tak apa, tunggulah dulu dia habis master. Tak apa, tunggulah dulu dia habis PhD. Tak apa, tunggu dulu jadi profesor. Ha? Jangan. Kadang-kadang Nabi kata bila datang seorang lelaki yang kamu redai agamanya dan akhlaknya, maka nikahkan dia, kahwin dia. Sebenarnya kalau kamu menolak, takut-takut yang akan terkena kamu ialah fitnah. Fitnah apa ni tuan-tuan? Fitnah takkan dapat lagi lelaki yang baik untuk kahwin dengan dia. Okey. Yang ni bila kalau Dr. Basit lah. Buat nikah kahwin ni, tanya Dr. Basit lah. Nanti insya-Allah. Wallahu taala alam. Cukuplah kita dalam hadis ni. Ni banyak sangat pengajaran, banyak pengajaran. Kalau Syekh Saleh Utsaimin ni banyak. Subhanallah, nak cerita banyak. Sampai pukul 10.30 tak habis lagi. Iaitu mengisbatkan sifat Allah Ta'ala, ada sifat sayang. Yang kedua, Nabi SAW tak tahu ilmu ghaib. Yang ketiga, banyak lagi ya. Banyak lagi. Al-hilmu al-anat. Lagi kepentingan belajar bahasa lain. Wallahu ta'ala alam. Pengajaran lain. Kata Imam Nawawi pun banyak juga. Imam Nawawi kata bab boleh memuji orang. Boleh puji orang tak? Boleh puji dengan syarat tidak menimbulkan fitnah. Maksudnya kalau puji dia nanti dia up terlebih tu, sampai terbalik dia kena up. Dia kena jack sampai terbalik. Tak boleh. Dialah pemimpin yang terbaik sekali dalam dunia ini. Tak boleh. Mana boleh. Jangan jack lebih sangat. Boleh. Baik, kalau tengok dalil, banyak dalil puji. Nabi kata kan, Nabi kata kat Abu Bakar Siddiq, kalau aku ambil Abu Bakar Siddiq, nasi Abu Bakar Siddiq kasih aku. Bila Nabi naik gunung apa? Uhud tu kan. Uhud. Stay. Pada dalam atas gunung ni ada 2 syahid. Siapa syahid tadi? Abu Bakar tak syahid. Ada 1 kekasih, ada 1 as-Siddiq dan 2 syahid, Umar dan Uthman. Wahai Bilal, aku dengar tapak kaki kau dalam syurga. Puji tak tu? Pujilah depan orang. Depan dia, depan-depan. Maksudnya boleh tak puji depan-depan? Boleh. Bila kita kata orang tu tidak menimbulkan fitnah ke atas dia. Maksudnya tak. Lepas dia jadi riak, lepas dia jadi apa semua. Jadi bolehlah nak puji dengan kadar yang tertentu. Wallahu ta'ala alam. Cukuplah sekat ni. Kita buka kitab At-Tauhid pula.